Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia hari ini? Anda bersama saya Izu Yusof dan juga kakak setugas. Kakak Nurul Hidayat Umul. Dan apa khabar Izu? Harap-harap sihat, ceria je pagi ni kan. Tak tahulah apa yang membuatkan sentiasa ceria daripada awal pagi sampailah ketika ini. Dan harap-harap mood yang pagi ini ceria ni dapat dikekalkan. Okey. Dan hari ini Izu seperti yang kita ketahui telah pun memasuki 16 Februari iaitu hari Khamis dan kabarnya berbaki 2 hari lagi sesi persekolahan untuk tahun ini akan tamat. Untuk penggal kali ini akan tamatlah dan nak masuk ke penggal baru untuk naik ke tahun baru. Dan sama-sama kita doakan yang terbaik untuk anak-anak ini supaya segalanya berjalan lancar dan difahamkan sesi penerimaan dan juga pemulangan buku teks sedang dilakukan ketika ini dan harap yang baik-baik sahajalah. Dan seperti biasa kita nak berkongsikan mengenai apa yang berlaku ataupun antara daripada petikan yang kita dapat daripada portal bernama antaranya adalah gempa bumi yang berlaku di Turki ketika ini seperti mana kita ketahui berlaku di Turki iaitu Gaziantep di mana Perdana Menteri melahirkan rasa bangganya dengan pasukan penyelamat Malaysia yang bertugas di sana ketika ini dan beliau berkata pasukan SAR negara yang terdiri daripada anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia iaitu SMART, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Kor Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia yang ditempatkan di Nur Dagi telah menunjukkan pengorbanan dan juga keupayaan yang sangat luar biasa yang boleh dibanggakan dan ini sekaligus membanggakan nama negara serta menunjukkan semangat insani yang tinggi. Dalam pada itu Gubernur dan juga wakil di Nur Dagi turut menyatakan bahawa pasukan penyelamat kita menunjukkan dedikasi yang begitu luar biasa sekali dan seluruh pihak rakyat daripada Turki mengucapkan penghargaan dan mengucapkan ribuan terima kasih dan mengharapkan doa daripada Allah supaya mudah-mudahan beban rakyat Turki dapat diringankan dan Malaysia akan membuat sedaya upaya untuk membantu. Dan dalam pada itu bukan sahaja pasukan tim SMART, Jabatan Bomba Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam dan Kor Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia yang turut menghulurkan bantuan dan kabarnya anjing wira kita iaitu anjing K9 iaitu Denti dan Frankie turut berada di lapangan bagi misi bantuan walaupun dikatakan keadaan cuaca di sana agak sejuk dan suasana berdebu ekoran daripada kesan gempa tetapi kedua-dua ekor anjing ini tetap gigih berusaha untuk membantu mangsa gempa di sana untuk mengesan mangsa di sana. Dan satu lagi berita menggembirakan apabila pasukan mencari dan menyelamat negara setakat semalam perkembangan terkini yang kita dapat setakat semalam pasukan mencari dan menyelamat Malaysia berjaya mengeluarkan dan juga menyelamatkan 47 orang mangsa di runtuhan tersebut. Jadi yang melibatkan 5 sekeluarga. Jadi tahniah dan syabas kita ucapkan kepada pasukan mencari dan menyelamat Malaysia yang terdiri pada SMART, anggota bomba, Kor Kesihatan Angkatan Tentera dan sebagainya atas usaha anda. Apapun kededikasi itu harus dipuji kerana tak semua usaha itulah. Jadi bila kita ada liputan sebegini kita dapat tengok selain daripada kawasan bencana, kerja-kerja menyelamat dan juga kepantasan menyelamat itu dapat kebolehannya dapat ditunjukkan. Baik. Dan ia turut menerima pujian antarabangsa juga betul. Baik. Bagi mereka yang menggunakan kenderaan, saya rasa satu rakyat Malaysia tidaklah satu berita yang baru, tapi saya rasa satu berita yang setiap minggu sama je apabila melibatkan harga minyak, iaitu setakat untuk 16 hingga 22 Februari harga minyaknya sama bagi RON 97, 95 dan juga diesel, iaitu bagi RON 95 harganya adalah RM2.05, bagi RON 97 kekal RM3.35, manakala diesel harganya juga sama iaitu RM2.15. Jadi melihat kepada orang kata harga minyak mentah global yang semakin meningkat, namun harga minyak tempatan, harga petrol, diesel kekal untuk beberapa minggu berturut-turut ini. Jadi kita harapkan ini dapat dikekalkan dan kalau boleh ada rezeki di minggu-minggu akan datang dapat dikurangkan sedikit. InsyaAllah. Itu sama-sama kita mendoakan. Itu antara berita yang baiklah kalau sekiranya dapat kita dengar kan. Kalau turun, kalau naik tu orang tak suka. Orang suka turun. Betul. Tambah nak raya, nak puasa ni kan. Betul. Okey, dan bercakap mengenai bulan puasa yang bakal menjelang tiba ataupun bulan Ramadan, ini antara pendekatan daripada Majlis Bandaraya Ipoh merupakan PBT pertama
di Perak yang mengamalkan Bazar Ramadan Mesra Alam. Apakah itu Bazar Ramadan Mesra Alam? Di sini saya nak kongsikan, di mana ianya berkonsepkan bertepatan dengan kempen bandar rendah karbon, iaitu dengan menggalakkan pengunjung membawa bekas makanan sendiri. Maknanya tidak ada penggunaan beg-beg plastik akan dikurangkan, dan ini merupakan tahun pertama pelaksanaan ke arah pengurangan penggunaan plastik. Jika mahu guna plastik sekalipun, peniaga digalakkan untuk menggunakan bekas makanan terbiodegrasi. Ini merupakan satu usaha yang pertama buat julung kalinya diadakan, dan merupakan mungkinlah alah bisa Tegal biasa. Kali ini rasa satu bebanan atau tekanan, tetapi selepas ini dia membawa kebaikan kepada alam sekitar khasnya kan, nak mengelakkan daripada pencemaran dan sisa bahan-bahan buangan yang tak penting sebenarnya. Fenomena dia sama macam bawa beg sendiri ke shopping mall. Kalau dulu kita rasa macam janggallah benda ni, tapi bila semua orang dah buat, dah lama kelamaan, dia menjadi satu kebiasaan. Dan mungkin lepas ni kita dapat tengok orang pergi kedai pun bawa bekas makanan, saya nak tapau dalam bekas ni boleh tak? Betul. So itu satu fenomena yang mengharapkan supaya ia dapat diteruskan dan supaya menjadi satu kebiasaan, dan juga kita mengharapkan ia dapat dikembangkan ke negeri-negeri yang lain juga selain daripada Ipoh, Perak. Betul, itu dia. Dan seterusnya kita nak berkongsikan mengenai keadaan cuaca. Keadaan cuaca ni sangat penting ya Zul. Dengan sekarang tak menentu ni, tapi tak apa, kita tak nak sembang banyak, kita tengok apa ramalan yang telah disediakan untuk cuaca hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahira Bahtiar dari Bilik Berita. Kita mulakan dengan laporan berikut. 2 pesawat A400M Tentera Udara Diraja Malaysia diarah bersiap sedia untuk berlepas ke lapangan terbang antarabangsa Damsyik bagi menghantar bantuan kemanusiaan pada Sabtu. Kementerian Luar Negeri memaklumkan pasukan peninjau khas disertai 20 wakil dari pelbagai agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan berlepas ke Syria pada Selasa untuk membina jaringan komunikasi dengan pihak berkuasa tempatan, termasuk mengenal pasti laluan selamat misi penghantaran bantuan dari Malaysia. Orang ramai yang ingin menyumbang barangan keperluan boleh berbuat demikian dengan menghantar ke pusat pengumpulan di bawah selia Anatma dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia di alamat tertera. Kementerian juga mengalu-alukan orang ramai, kumpulan korporat dan perniagaan serta NGO menyalurkan sumbangan melalui tabung bencana Kementerian Luar Negeri. Pada 6 Februari lalu, gempa bumi berukuran 7.8 pada skala Richter melanda kawasan selatan Turkiye serta Syria, dan setakat 13 Februari, dilaporkan bilangan kematian mencecah 31,644 orang dengan 106,428 lagi cedera, manakala di Syria pula 5,329 orang maut dan 14,500 orang cedera. Setakat Selasa, pasukan mencari dan menyelamat SAR Malaysia berjaya mengeluarkan 47 mayat dari bawah runtuhan dan menyelamatkan 5 sekeluarga. Kementerian Dalam Negeri sedang mengenal pasti beberapa badan bukan kerajaan NGO yang bersesuaian untuk menempatkan kanak-kanak yang berada di depoh tahanan imigresen. Menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, beliau sendiri melakukan profilan termasuk mengenal pasti jumlah sebenar kanak-kanak yang berada di depoh tahanan seluruh negara. Saya dah pun profil jumlah kanak-kanak yang berada di depo tahanan. Sudah pun saya profilkan. Saya tahu the exact numbers di mana mereka, dan saya dalam proses dalam masa terdekat ini untuk mengeluarkan mereka daripada depo tahanan ini, terutama yang kanak-kanak betul lah. Ya, saya ada
numbers itu, saya sedang berurusan dengan beberapa kumpulan masyarakat madani, NGOs, yang pengkhususan mereka adalah penjagaan ini. Dalam perkara itu mengenai kanak-kanak Bangladesh yang ditemui dalam kontena dalam kejadian di Pelabuhan Barat Klang 19 Januari lalu, katanya kanak-kanak berusia 8 tahun itu dijadualkan pulang ke negara asal minggu depan selepas berjaya mengesan keluarga mangsa. Kita hantar ke hospital Tengku Puan Rahimah. Kita jaga betul-betul. Kemudian kita hubungi kedutaan Bangladesh untuk keluarkan travel document. Itu semua dah selesai. Kanak-kanak itu pun sekarang dalam jagaan sebuah NGOs. Dan minggu depan kita akan uruskan pembelian tiket dan hantar dibalik. Sebelum ini media melaporkan pekerja operasi perkapalan menemui kanak-kanak dalam kargo ketika menguruskan kapal masuk di pelabuhan. Mangsa dipercayai masuk secara haram ke dalam kontena semasa bermain bersama kawan ketika kapal berlabuh di Chittagong, Bangladesh. Mengenai permohonan NGO untuk melawat depoh tahanan, beliau berkata mereka boleh berbuat demikian dengan menghantar surat permohonan kepada beliau. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani diminta untuk mempertimbangkan cadangan mengadakan sidang media secara berkala kepada media sebagai langkah merapatkan hubungan polis Diraja Malaysia bersama media. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata keperluan terbabit berbangkit selepas menerima keluhan media sukar mendapatkan sebarang perkembangan siasatan kes PDRM. Beliau juga mendengar dan mendapatkan maklum balas KPN mengenai keputusan tidak mengadakan sidang media secara berkala sebelum ini. Namun, memandangkan harapan KDN selepas ini adalah untuk membina jalinan kerja yang inklusif dengan media sebagai rakan strategik, beliau berharap KPN dapat mempertimbangkan semula cadangan berkenaan. Saya menerima banyak maklum balas, khususnya daripada rakan-rakan media. Dan setelah mendengar maklum balas itu, saya rasa ada kemunasabahannya, ada munasabahnya. Dan pada ketika keputusan dibuat oleh polis untuk tidak melanjutkan, pada saya mendengar versi polis pun ada logiknya juga. Cuma dalam keadaan sekarang, ketika KDN berharap untuk membina jalinan kerja yang lebih kondusif dengan rakan-rakan media sebagai strategic partners, maka saya mengusulkan kepada Tan Sri IGP tadi secara langsung dalam ucapan yang semua rakan-rakan media dengar untuk diadakan semula. Mengenai penggunaan kamera badan kepada anggota polis, beliau berkata KDN mempunyai peruntukan dan bahagian perolehan sedang memuktamadkan spesifikasinya. Baik, sekian dari Bilik Berita. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Okey, terima kasih kepada anda kerana kesetiaan bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan seperti biasalah dalam program pagi ini kita akan memberikan berbagai input-input. Antara pengisian yang kita nak kongsikan adalah Lestari Modal Insan Koperasi Maskop 2023. Apakah itu Maskop? Dan juga kita nak tahu juga Institut Koperasi Malaysia IKMA. Biasanya kita biasa dengar, kita tak tahulah, yang kita tahu penubuhan koperasi. Selepas penubuhan koperasi, ke manakah hala tuju ataupun ilmu-ilmu yang perlu dibawa oleh sesebuah koperasi itu untuk meneruskan operasi koperasi mereka dan juga pengurusan mereka. Dan mungkin daripada sini kita dapatkan pencerahan yang lebih lanjut mengenainya. Dan bersama kami di studio ketika ini adalah Puan Hamidah Muhammad Jos, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Institut Koperasi Malaysia ataupun IKMA. Selamat datang diucapkan Puan. Khabar sihat? Sihat, alhamdulillah. Itu dia. Dan Puan, kita bercakap mengenai Institut Koperasi Malaysia ataupun IKMA, merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, iaitu KUSKOP kan. Dan mungkin Puan boleh kongsikan peranan lebih lanjut yang dimainkan oleh IKMA. Mungkin mereka di luar sana tak begitu
faham ataupun tak begitu familiar apakah peranan IKMA sebenarnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nurul dan Cik Zu, terima kasihlah kerana mengundang Institut Koperasi Malaysia pada pagi ini untuk berkongsi berkaitan dengan apa sumbangan dan juga peranan IKMA kepada gerakan koperasi khususnya. Sebenarnya kami ni dah ditubuhkan semenjak 1956 lagi. Jadi of course antara agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, peranan kami sangat besar iaitu membangunkan modal insan gerakan koperasi di Malaysia. Jadi mungkin saya boleh kongsikanlah statistik koperasi di Malaysia ini sangat besar sebenarnya. Anggota saja sudah menjangkau 7.05 juta di Malaysia. Manakala bilangan koperasi 15,315 buah koperasi di Malaysia. Jadi angka ini sangat besar dan kami diberi mandat dan tanggungjawab untuk membangunkan modal insan koperasi. So di Malaysia ni kalau katalah tadi Nurul ada bercerita kalau pendaftaran koperasi tu di mana kan. So ia bermula di Suruhanjaya Koperasi Malaysia, daftar, okey, bila dah daftar di Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ke mana selepas itu? Secondnya ke kami, ke Institut Koperasi Malaysia ataupun ke IKMA, yang mana peranan kami adalah fokus kepada latihan dan pendidikan gerakan koperasi. Yang ini memang termaktublah dalam akta kami, Akta Institut Koperasi Malaysia, Akta A1589. Ada 4 fungsi utama kami. Satu, memang menjalankan latihan dan pendidikan. Yang kedua, kami juga memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada gerakan koperasi. Kemudian kita menjalankan penyelidikan khusus memang berkaitan dengan gerakan koperasi dan selainnya. Dan yang keempat, kita menjalankan penulisan dan penerbitan kepada gerakan koperasi. Jadi peranan kami banyak kepada aspek education untuk membangun modal insan koperasi tadi. Itu dia, begitu jelas sekali. Kenapa Puan melihat aspek pembangunan modal insan merupakan satu aspek yang dilihat agak penting dalam meneruskan kelangsungan penubuhan koperasi itu? Betul. Okey, dalam aspek pembangunan ekonomi di Malaysia ada 3 yang kita sasarkan. Yang pertama swasta, yang kedua kerajaan, yang ketiga sebenarnya ini gerakan koperasi. Kalau kita lihat data yang dikongsikan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Disember 2022, perolehan koperasi sekarang ni 38 bilion. Okey, dan kita menyasarkan pada tahun 2025 nanti sebanyak 50 bilion. Jadi aspek apa yang penting adalah aspek akar umbi ni pembangunan modal insan dahulu. Jadi kami dikendaki untuk melatih golongan-golongan profesional di dalam gerakan koperasi ini. Kita bangunkan golongan-golongan profesional ini supaya dapat menggerakkan perniagaan koperasi untuk merangka ataupun ke arah mencapai 50 bilion perolehan koperasi kepada KDNK negara tadi. That's why dalam gerakan koperasi ni ahli lembaga pengarah dia merupakan di antara 9 ke 15 orang. Kemudian dia ada golongan kita panggil pengurusan dia. Jadi kalau saya boleh kongsikan koperasi, antara koperasi yang besar di Malaysia, Bank Rakyat. Bank Rakyat is one of entity koperasi sebenarnya. Dia bukan bank macam Maybank, CIMB, tapi dia adalah koperasi. Kemudian Co-op Bank Utama salah satulah sebagai entiti koperasi di Malaysia, yang mana entiti ini menjana pendapatan yang agak tinggi kepada KDNK negara. Sedikit soalan untuk pemahaman kita semua. Di bawah IKMA sendiri, mereka yang bernaung di bawah IKMA, adakah mereka yang koperasi yang ditubuhkan itu merupakan institusi koperasi yang besar ataupun sederhana ataupun kecil ataupun merangkumi semua? Semua. Okey. Dalam seperti yang saya kongsikan tadi, ada 15,000 kan, lebih kurang gerakan koperasi di Malaysia. Dia start dengan kluster mikro, kemudian ada kluster kecil, kluster sederhana, kemudian kita ada kluster besar. Kluster besar ni memang tak banyaklah koperasi, dan rata-ratanya menjana pendapatan jutaan ringgit kepada perolehan tahunan mereka. Jadi mereka berdaftar
mula-mula tu memang koperasi kecil kan, koperasi mikro sikit aja dia punya pendapatan dia, tapi bila dia berkembang dengan keanggotaan dia, kalau dulu anggota kita nak minimum 50, sekarang 20 dah boleh dah tumbuhkan koperasi. Jadi mereka membuat bisnes berfokus kepada pembangunan sosioekonomi anggota tu tadi, sambil membantu anggota, sambil membantu kepada KDNK negara. Itu yang dia berkembang. Akhirnya kita nak gerakkan koperasi ni dari sekarang ni 80% adalah kategori mikro dan kecil. Jadi kita nak mereka ni naik kepada kluster besar satu hari nanti. Itu peranan kami, peranan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan juga of course lah yang menaungi kami Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi tadi. Okey. Dan selain itu Puan, kita nak tahu juga peranan IKMA selain daripada pihak memberikan ilmu pengurusan kepada koperasi, apakah lagi yang IKMA sediakan, program yang di bawah selian IKMA? Pada pagi ni saya sebenarnya nak berkongsikan tentang satu program, kita panggil program memasyarakatkan koperasi, ataupun program turun padang lah, yang mana sebenarnya setiap tahun memang kita menjalankan program memasyarakatkan koperasi, dan untuk tahun ini kita sasarkan 30 lokasi di seluruh Malaysia. Yang ni termasuk Sabah dan Sarawak. Kita turun padang, kita jumpa rakyat, kita terangkan apa manfaat gerakan koperasi kepada rakyat, kepada sosioekonomi anggota, dan kita nak keusahawanan koperasi ni menjadi satu gaya hidup masyarakat pada masa sekarang ni. Jadi kalau program memasyarakatkan koperasi ni, kita akan menjemput daripada Kementerian Pembangunan Usahawan sendiri untuk turun dan memberikan taklimat kepada peserta yang hadir tentang apa peranan kementerian, apa kementerian boleh bantu kepada rakyat, apa pembiayaan yang kami ada untuk dibantu kepada rakyat. Kemudian kita jemput juga daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, yang mana macam tadi kan, lepas tubuh apa yang mereka nak buat. Jadi pembiayaan ada sebenarnya di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan mungkin ramai di luar sana tak tahu. So yang ini yang kita buat, program memasyarakatkan koperasi ni, dan kita jemput juga contoh daripada koperasi-koperasi yang berjaya untuk mereka kongsikan pengalaman dan ilmu tentang success story mereka, bagaimana daripada bawah mereka bergerak sehinggalah boleh menjana pendapatan sehingga jutaan ringgit kepada gerakan koperasi dan juga kepada anggota dia. Program Turun Padang bertemu dengan masyarakat ini di 30 kawasan, memfokuskan di kawasan mana? Adakah di kawasan bandar, pekan, ataupun kawasan pedalaman? Dia campur. Ada yang bandar, ada yang juga di pedalaman. Macam di Coming Soon ni kami buat, kami baru lepas buat di Lawas, Lawas Sarawak pada semalam ke 2 hari lepas. Kemudian hari Sabtu ni di ITCC Sabah di Penampang, yang mana yang ini kemuncaknya lah yang akan dirasmikan oleh Menteri kami yang berhormat Datuk Iwan Benedik. Yang ini yang mana kita kumpulkan gerakan koperasi di sekitar Sabah, berkumpul di situ untuk berkongsi dan juga mendapatkan maklumat terkini daripada pihak kementerian, daripada pihak IKMA, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, apa kemudahan-kemudahan dan juga khidmat nasihat yang kami tawarkan. Jadi dalam program MESCOP tu nanti kami jemput juga koperasi membuka jualan produk di foyer Dewan ITCC tu nanti. Kita nak tahu juga Puan mengenai pengisian dalam program MESCOP ini. Okey, of course kita akan jemput sesi taklimat. Selalunya kita buat perkongsian sesi taklimat yang saya sebut tadilah, daripada kementerian, daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, daripada IKMA sendiri, kemudian daripada angkasa sebahagian, dan juga daripada koperasi. Apa yang membuatkan koperasi perlu datang menghadiri program MESCOP ini, dan sekiranya mereka tak datang adalah merupakan satu kerugian buat mereka sebenarnya? Ya, sebab setiap tahun pada awal tahun ni memang kami kongsikan apa maklumat-maklumat dan juga penawaran terkini daripada kementerian dan juga agensi. Jadi saya memang ingin wawarkanlah supaya penonton di luar sana, ya, terutama sekali gerakan koperasi, yang bukan gerakan koperasi pun kita invite untuk mereka lebih mendalami apa sebenarnya peranan koperasi kepada sosioekonomi anggota ni sebenarnya. Dan di program ni juga kita ada sedikitlah cabutan bertuah, kan, kemudian
program-program yang ditawarkan bukan saja oleh agensi tapi juga koperasi-koperasi yang ada di sekitar Sabah tu. Jadi di Semenanjung ni setiap negeri kita turun. Di setiap negeri kita turun untuk kita war-warkan macam tadilah peranan kami dan juga produk-produk yang ditawarkan oleh agensi dan juga koperasi kepada masyarakat. Kalau mereka yang nak join, sebab kita dah cakap panjang lebar pengisian programnya, lepas tu kebaikan dan sebagainya, sekiranya mereka di luar sana nak menyertai program IKMA ni, bagaimana? Apa medium yang boleh digunakan? Okey, kita ada pelbagai medium yang kita boleh kongsikan di sini. Contohnya kalau rakyat di luar sana boleh surf kami punya website lah, www.ikma.edu.my, yang mana dalam tu kita kongsikan tahun ni saja kita ada 715 buah program yang kita tawarkan daripada Januari hingga Disember kepada masyarakat. Untuk tahun ini sahaja? Untuk tahun ini saja. 715 buah program. Dia merangkumi semua aspek dan bidang yang kami tawarkan tu kebanyakannya short courses lah, khusus jangka pendek. Ada perniagaan, ada perakaunan, perundangan koperasi, teknologi maklumat dan komunikasi, macam tadi saya ada kongsikan, kursus video viral pun kami mengajar juga menggunakan kaedah smartphone. Macam mana kita nak viralkan produk kita kepada masyarakat, itu pun itu kami mengajar. Kita dapat mengurangkan kos pengurusan, ya. Betul. Itu dia. Dan mungkin Puan boleh kongsikan mengenai harapan Institut Koperasi Malaysia terhadap penganjuran program MESCOP dan juga program pembangunan modal insan yang lain. Untuk gerakan koperasi, of course lah peranan kami ingin supaya gerakan koperasi ini lebih mampan pada masa hadapan dan seterusnya lestari untuk gerakan pembangunan ekonomi negara. Dan kita tak nak macam 2022 sebenarnya tahun sambutan 100 tahun gerakan koperasi di Malaysia. Tahniah diucapkan. Tahun 1922 adalah koperasi pertama ditubuhkan dan tahun lepas kami merayakan 100 tahun dan kita teruskan pada tahun ini, yang mana kita berharap gerakan koperasi akan terus menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara yang lebih efektif lah pada masa hadapan. Itu dia. Dan semua terkesima. Sebenarnya banyak pengisian dia. Saya pun terfikir agaknya dah tumbuh koperasi tu maksudnya pandai-pandailah mereka nak mendapatkan mana-mana informasi, tetapi salah, ya. Bagi anda di luar sana yang rasa was-was untuk memulakan penubuhan koperasi, saya rasa tidak ada masalah di situ, kerana banyak sekali, ya, sistem pengurusan yang disupport oleh pihak Institut Koperasi Malaysia ataupun IKMA. Itu dia tadi pengurusan daripada antara topik perkongsian daripada Puan Hamidah Muhammad Jos, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Institut Koperasi Malaysia IKMA, dan diharapkan sedikit sebanyak dapat memberikan informasi kepada anda di luar sana. Dan saya rasa input hari ini sangat bermakna mungkin untuk kita. Sedikit lah. Boleh ke dalam 2 minit macam tu? Minta maaf Puan, tapi kita nak ke yang seterusnya. Minta maaf sangat-sangat. Baik, selepas ni kita nak bersama dengan rakan tugas kita di Perak, di Sarawak. Apakah berita yang disampaikan, sama-sama kita saksikan. Alright, terima kasih. SDW 2023 disertai lebih 200 pempamer dan menjadi landasan terbaik untuk menonjolkan kreativiti mereka muda, khususnya dalam penghasilan perabot berkualiti yang mempunyai reka bentuk menarik. Menurut Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg, penglibatan mereka muda tempatan dalam acara berkenaan boleh membantu mereka memajukan industri perabot ke pasaran dunia. Katanya, mereka tempatan bagi industri perabot perlu menjadi lebih inovatif dan mencari idea bagi mereka bentuk produk perabot selain meja dan kerusi. Abang Johari berkata sekiranya pemain industri perabot berfikir di luar kotak dan bukan hanya menghasilkan perabot konvensional, sasaran kerajaan negeri bagi pendapatan RM8 bilion daripada ekspor kayu dan produk kayu menjelang 2030 boleh tercapai. Keunikan budaya dan kepelbagaian etnik di bumi Penyalang memberi peluang kepada pemain industri rekaan kreatif. Ia bertepatan dengan Matlamat Sarawak untuk memberi fokus kepada produk rekaan kreatif dari negeri ini untuk menembusi pasaran dunia.
Berlangsung selama 4 hari di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, acara yang bertemakan Design for Tomorrow itu bertujuan menerapkan dan mempromosikan kepentingan reka bentuk untuk perniagaan dan kreativiti dalam masyarakat. Selain itu, terdapat juga pameran reka bentuk daripada perabot dan hiasan rumah kepada fashion dan kraft tangan. Antara yang menjadi tumpuan bagi SDW 2023 ialah Pavilion C Designers yang mempamerkan seni reka bentuk perabot hasil daripada 32 mereka muda dari kumpulan 1 hingga 4 program C Designers Sarawak. Laporan Rosin Rosmin. Apa Khabar Malaysia dijemput ke malam gala tayangan filem Coast Guard Malaysia Ops Helang yang berlangsung di Dadi Cinema Pavilion Kuala Lumpur. Filem asli sentuhan akhir Allahyarham Pit Hanif ini mengetengahkan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia sebagai unit beruniform yang berperanan menjaga keselamatan perairan negara. Terbawanya kami untuk memproducekan filem ini adalah kerana tidak semestinya kita mengikut trend daripada filem-filem lain kan. Jadi apa yang saya berminat untuk membuat filem ini adalah kerana isu yang kita ambil untuk cerita ini di mana dia membezakan antara PDRM dan APMM. Di barisi pelakon hebat tanah air Saharul Rizwan dan Julia Farhana Marin, filem ini mengisahkan tentang kehidupan pegawai pasukan tindakan khas dan penyelamat Star Team APMM iaitu Lieutenant Maritim Hafiz yang mahu memulakan kehidupan baru di sebuah pulau selepas mengalami gangguan stres pasca trauma PTSD. Selain Saharul Rizwan dan Julia Farhana, turut sama menjayakan filem ini Datuk Fiz Fairuz, Akmal Ahmad, Wana Ali dan ramai lagi. Filem yang menelan kos perbelanjaan sebanyak 13 juta ringgit ini mengambil masa selama 55 hari yang membabitkan lokasi penggambaran sebanyak 65% di kawasan laut dan pulau serta lebih daripada 100 barisan pelakon dan kru termasuk pegawai khas dari Maritim Malaysia yang terbabit dalam penggambaran filem ini. Seperti yang diramalkan, filem berdurasi 1 jam 30 minit ini telah meraih kutipan lebih 5 juta ringgit selepas beberapa hari tayangannya. Menurut Muhammad Hadi Yusri Makmur, selaku penerbit Flying Deals Sdn Bhd, perkara itu merupakan sesuatu yang membanggakan selain mengharapkan sambutan yang menggalakkan dapat terus diraih daripada penonton. Kau nak Okey Izu, lepas ni boleh tengok filem Coast Guard. Saya dah tengok. Apa Izu kata nak tengok? Dah tengok dah. Nak tengok 2 kali kan? Dah tengok dah. Cukuplah sekali, tak nak repeat dah. Dia cukup sekali sebab tak naklah cerita. Okey lah. Nak tahu lebih lanjut kena tengok sendiri. Okey. Okey, dan yang penting kalau kita tengok cerita-cerita yang macam tu kan mestilah betul-betul ceritanya dekat pawagam mengakibatkan mungkin fungsi pendengaran telinga tu agak terganggu ke ataupun bunyi berdengung ke. Sebenarnya tahu tak itu adalah kita sebut tinnitus. Dua sama. Sebenarnya baru tinnitus sama je lah kan. Tetapi sebenarnya ini adalah satu penyakit yang sebenarnya apakah itu tinnitus? Apakah itu tinnitus? Tapi itu adalah satu penyakit yang mungkin kita dengar adalah sejenis penyakit yang baru ke apa ni. Tetapi kita tak sedar. Ianya kerap kali kadang-kadang sebenarnya pernah berlaku di dalam kehidupan kita, tetapi kita tak pernah nak ambil tahu ataupun kita mengambil mudah mengenai permasalahan tersebut. Dan hari ini kita nak kupaskan mengenai apakah itu tinnitus dengan lebih lanjut dan pastinya kita bersama dengan siapa Izu? Hari ini kita bersama dengan pakar audiologi di klinik Eartistic iaitu Dr. Shasha Aziz. Apa khabar Dr.? Alhamdulillah, I'm okay. Thank you very much for having me here. Sabar tenang. Kita panjang lagi masa. Macam rasa macam nak laju kan? Okay. Banyak masa kita relax je doktor ya. Okey, terlebih dahulu saya nak tahu mengenai tinnitus tu doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan apakah sebenarnya tinnitus itu yang dimaksudkan oleh tinnitus itu dan punca berlakunya tinnitus. Okay, so first kali tinnitus ni adalah satu simptom atau basically simptom kepada penyakit ataupun masalah
And majority masalah ialah masalah pendengaran. Okey, so kembali, apa itu tinnitus? Tinnitus tu adalah satu bunyi yang kita boleh dengar dekat telinga, and dia ada 2 jenis. Okey, ada 4 jenis, tapi 2, satu yang orang boleh dengar, satu lagi yang hanya orang lain boleh dengar, satu lagi yang kita saja boleh dengar. Okey, so ada 4 jenis tinnitus. Tinnitus ada sejenis yang lebih rare, is called subjective tinnitus. Maksudnya datangnya daripada mungkin degupan jantung, peredaran darah yang doktor sendiri boleh dengar. Kalau letak stetoskop boleh dengar. Okey, itu satu. Lepas tu satu lagi, nombor 2, jenis somato tinnitus. So, somato ni dia kepada macam masalah neck, masalah jaw. Bila kita gerak-gerak jaw tu, bila sakit dia akan bunyi macam klik-klik-klik. Itu jenis somatik, somato lah. Dan yang ketiga adalah neurological type of tinnitus, and datangnya daripada bahagian otak. Dan last sekali ialah subjective tinnitus, di mana yang paling common lah, di mana kita je boleh dengar bunyi tu. Dan kita boleh datangnya daripada mana-mana salur pendengaran. Maksudnya bunyi yang didengar tu adalah bunyi berdengung ke atau bunyi berdengung, berdesing, humming, it can be anything. Sangat unik kepada seseorang. Okey, nak tanya, kita ada berapa banyak bahagian telinga? Berapa banyak bahagian telinga kita ada? Bio dulu fail lah. Apa lah? Apa, teka je. Bio. Okeylah. Selalunya orang akan cakap kita ada 3 bahagian telinga. Kita ada luar telinga, tengah telinga dan dalam telinga. Tapi sebenarnya kita ada 4 bahagian telinga. Yang lebih tu ialah di bahagian otak, orang kata bahagian otak lah, daripada saraf ke auditory cortex. So masalah tinnitus ni boleh berlaku kat mana-mana dalam perjalanan ke auditory cortex. So again, kalau orang tanya apa itu tinnitus? Tinnitus adalah bunyi yang kita boleh dengar dekat telinga kita, tapi basically bukan ada yang orang lain boleh dengar, ataupun yang memang ada masalah mechanical ataupun neurology ataupun mechanical, neurology ataupun objektif, which is peredaran darah. Jadi adakah tinnitus ni sesuatu yang normal untuk kita melalui atau mendengar bunyi-bunyi berdesing, berdengung dan sebagainya? Adakah ia sesuatu normal? Okey, lebih kurang 14 ke kalau study cakap 14 ke 20% penduduk di dunia ni ada masalah tinnitus. Again, kebanyakannya datangnya daripada tadi Dr. Shah cakap subjektif ya. Dan subjektif ni kebanyakannya ataupun lebih kurang 90% datang daripada masalah pendengaran. So kalau orang tu memang ada masalah pendengaran, 30% daripada populasi pendengaran ni boleh ada masalah tinnitus. So biasa tak biasa, tengoklah apa yang you punya genetic makeup. So selalunya kalau family you ada tinnitus, mungkin satu family tu ada tinnitus. Tapi itu adalah simptom ya. Simptom. So dia bukan penyakit. So kalau ada bunyi berdesing, mungkin kita ada masalah pendengaran, mungkin ada masalah benda lain lah. Yang kata masalah pendengaran tu, dia merujuk kepada masalah apa? Sebab kita tahu kalau masalah pendengaran ni ada yang untuk orang normal macam kita, ada untuk OKU, separa pekak, yang pekak. So masalah pendengaran yang bagaimana? Okey, dia tak kisah kat mana masalah pendengaran tu. Termasuk kalau kita ada masalah wax ataupun tak telinga. Okey, kalau kita ada tak telinga, maksudnya kita akan ada sedikit masalah pendengaran. Kenapa? Bila Dr. Shah cakap mana-mana ada masalah pendengaran boleh ada, sebab otak kita ni, kita dilahirkan dah mendengar 20 ke 20 ribu hertz. Kalau tiba-tiba input tu tak masuk, otak kita tanya, mana bunyi tu? So dia akan keluarkan bunyi lain, iaitu nama saintifik dia adalah neurological noise floor, iaitu tinnitus lah. So dia keluarkan bunyi tu untuk isi ruang yang kosong. So walaupun sekejap je kita ada wax tu, dia mungkin boleh dapat tinnitus. Okay, so kalau let's say kat luar telinga ada wax, dan yang itu kalau kita remove, insyaAllah dia okey lah, hilang lah. Tapi kalau tu basically luar telinga ataupun tengah telinga, selalunya kalau sesama ataupun kita ada budak-budak kecil yang mungkin selalu telinga sumbat dekat belakang telinga, ataupun boleh kena. And of course yang paling common adalah masalah dekat dalam bahagian telinga lah, inner ear. Di cochlea ni kita ada banyak hair cells. Hair cells ni tujuan dia adalah untuk menguatkan bunyi ataupun untuk merendahkan bunyi supaya kita boleh terima lah. Macam kalau kita pergi konsert, lepas kita dah expose to loud sounds, kita akan rasa macam kita dah tak dengar sangat. Lepas tu kita dengar berdesing. Sebab outer hair cells kita control bunyi yang kita dengar masa kat konsert, tapi dia akan lama sikit lah masalah pendengaran tu sekejap, lepas tu dia datang balik normal. Tapi bila kita selalu sangat buat benda tu,
hair cells tu akan mati sebab dia wear and tear. So itulah penyebabnya kebanyakannya kenapa orang boleh ada masalah mendapat simptom tinnitus tu. Sebab otak kita macam mana bunyi yang dah biasa dengar, kita gantilah dengan bunyi baru. So itu majority cases lah masalah tinnitus. Ada juga orang yang ada masalah tinnitus tak ada masalah pendengaran. So mungkin sebab-sebab lain lah. Okey. Dan doktor, kita nak tahu juga tinnitus itu siapakah yang kerap kali mengalaminya? Adakah golongan warga emas yang berisiko untuk mengalaminya ataupun sesiapa sahaja, especially-nya kanak-kanak yang ketika ini terdedah dengan gadget, yang suka mendengar gadget dengan volume yang tinggi atau bagaimana doktor? Okey, tadi saya cakap kebanyakan kita punya populasi lebih kurang 15 ke 20% yang akan boleh ada masalah tinnitus. So tapi kebanyakannya memanglah above 55 years old. Itu again kalau kita tengok sama juga dengan populasi yang bermulanya ada masalah pendengaran. Itu orang kata age related hearing loss can also have tinnitus as dia punya symptom. So basically kebanyakannya memang orang 55 tahun ke atas. Okey doktor, secara ringkas sekiranya mereka yang golongan emas ni lah ada masalah pendengaran, ada berdesing, tinnitus tu, adakah mereka perlu memakai hearing aids tu? Yes, basically antara bukan treatment atau management yang kita akan berikan adalah alat bantu pendengaran. Sebab bila kita dah boleh dengar balik, dia akan, orang kata, gap-gap yang kosong tu akan di-fill. So insyaAllah dia akan hilanglah bunyi tu sekejap bila dia pakai alat bantu dengar. So memang antaranya ialah sound enrichment ataupun hearing aids, dan counselling tu memang normal lah. Sebab ada cases yang bila dia dapat bunyi berdesing, berdengur, dia rasa macam apa nak jadi dengan hidup aku ni, aku nak mati ke? Yang itu memang kita kena counsel lah supaya dia faham sebabnya datangnya tinnitus ni kenapa. Adakah dianya, kalau betul lah subjektif di mana dia seorang saja boleh dengar, dan of course kita akan manage macam tadilah, pakai alat bantu dengar, mungkin bagi dia dengar bunyi-bunyi yang lebih comfortable, macam bunyi hujan, bunyi ocean, supaya some people dengar bunyi Quran, so benda tu mungkin boleh bantu. So benda tu lah kita akan manage. Tapi kalau let's say macam jenis-jenis lain, tinnitus yang lain macam objektif yang saluran darah, kita akan bagi ke pakar lah untuk betulkan masalah yang lain, ataupun masalah jaw, yang itu pun kita akan bagi kepada pakar. Ada fisioterapi boleh jumpa, ataupun pakar ENT untuk tengok lebih lanjut. Itu dia mengenai tinnitus. Tapi kalau Dr. Syabri campur, kita sekarang ni tengah macam nak bagi awareness. Sebenarnya noise induced hearing loss ataupun orang kita kalau dengar bunyi bising, kalau bunyi tu macam construction, kita akan larilah. Tapi music, macam tadi dia cakap, kalau macam sekarang kanak-kanak ada terdedah dengan gadget kan, bunyi-bunyi music ni untuk kita best kan. So kita, bila kita turn it up atau kita buat dia kuat, kita tak rasa benda tu bising. Kita rasa best, kita punya heart palpitate, excited kan. Tapi itu antara penyebab masalah pendengaran dan juga simptom kepada tinnitus. Sebab dia bukan saja masalah dia kat sini, dia boleh rosakkan saraf sekali. Itu dia antara tinnitus. Itu yang kita dapat kongsikan seketika ini, dan kita akan berhenti rehat seketika. Dan sebenarnya banyak lagi kupasan yang kita nak kongsikan sekembali nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Masih lagi cakap soal telinga. Ada usik-usik telinga kan. Kita cakap pasal telinga. Baik, Dr. Syasha, satu soalan cepumas. Kami pakai earpiece ni, adakah penyebab kepada tinnitus juga? Okey.
So basically kita duduk dalam dunia yang berbunyi kan. So kita tak ada option, mestilah nak bunyi. Kalau dengar, tak dengar macam mana kita nak communicate kan. Betul. So sebenarnya insya-Allah okey, janji jangan lebih daripada 80 desibel. So kita selalu cakap 80 desibel adalah desibel berbahaya. So kalau earpiece tu tak lebih daripada 80 dB, okey. Tapi kalau 80 dB hanya 8 jam saja yang kita boleh expose kepada bunyi itu. So 85 dah turun ke 4 jam. Dah naik 90 2 jam. So sebenarnya lagi kuat ataupun lebih daripada dangerous decibel ataupun 80 dB tu memang you kena control hours of bunyi. Bagaimana pula kalau penggunaan telefon yang kerap kali kita berbicara dengan teman-teman ataupun pekerja yang memerlukan untuk berkomunikasi melalui telefon? Sama juga. Kita punya rule of thumb ialah dangerous decibel dekat 80 dB. Kalau kita boleh kontrol bunyi itu jangan terlebih kuat, insya-Allah kita boleh jaga pendengaran tu sebab kita punya hair cell tu dia bergerak macam ni. So lagi dia lagi kuat. Tak kisahlah you on the phone ke, you pergi konsert ke, menyanyi ke atau bekerja di tempat yang bising seperti kilang dan sebagainya, janji dia dalam lingkungan yang selamat, dia insya-Allah you boleh, orang kata boleh mendengar sampai ke tua lah. Itu dia. Doktor, kita nak tahu juga mengenai tinnitus ya. Adakah tinnitus ini merupakan punca kepada penyakit vertigo ataupun vertigo itu adalah tinnitus itu sendiri? Bagaimana? Okey. Tinnitus adalah sekali lagi definisi dia ialah bila kita dengar sesuatu bunyi, kita je yang dengar. Memang tak ada orang kat keliling kita boleh dengar kan? Okey. So itu adalah masalah bila ada berlakunya masalah along the auditory pathway lah, di mana otak kita tak dapat input kan. Okey, so itu tinnitus. Tapi vertigo berasalnya daripada masalah dekat vestibular system. So dalam bahagian dalam telinga ada dua organ pendengaran dan juga organ keseimbangan badan. So memang totally different lah. So tadi tinnitus bunyi, vertigo adalah masalah bila kita rasa environment kita berpusing. So itu adalah again itu masalah vertigo. So totally different. Tapi boleh juga seseorang tu ada vertigo dan juga ada masalah tinnitus di mana dia ada penyakit called Meniere's disease ataupun kalau dia ada labyrinthitis. Maksudnya masalahnya dekat bahagian telinga dan juga bahagian vestibular. So kalau labyrinthitis contoh dia ada masalah dia kena infection kan. So infected dekat bahagian telinga dan juga saraf dan juga bahagian vestibular system. So dia akan ada masalah keseimbangan badan ataupun pening dan juga dia ada masalah bunyi berdesing dan juga masalah pendengaran. So anything to do the ear lah. So orang kata sebab duduk sebelah-sebelah cubit ke kanan terasa apa kiri. So lebih kurang macam tu lah. Cuma tinnitus tu berbezalah dengan vertigo. Tapi boleh dapat dua-dua kalau ada penyakit yang tertentu. Macam mana pula kalau kita duduk seorang-seorang, tiba-tiba kita dengar bunyi berdesing sekejap, kita hilang? Okey, tinnitus dia akan signifikan kalau lebih daripada 5 minit. Sesetengah orang memang ada tinnitus sampai bila-bila. Macam saya, antara orang yang ada tinnitus. Saya start dengar tinnitus ni sejak umur 11 tahun. Sebab saya banyak expose kepada performing arts. Sebab dulu saya menari dengan KBN, kat Meti zaman budak-budak dulu kan. So macam memang biasa dekat atas stage dengar orang kata dulu duduk dekat dengan speaker tu awesome kan. Tapi sebenarnya tak awesome lah kat telinga. So 11 tahun dah ada bunyi berdesing tu. Tapi bagi saya nak macam normal. So basically begitulah. Jadi adakah itu salah satu punca doktor menceburkan diri dalam bidang tinnitus? Actually yes, betul. Audiology ni macam part of my life lah. Saya ada tinnitus. Alhamdulillah tak ada masalah pendengaran. Tapi fahamlah konsep-konsep vertigo dan sebagainya. Dan tinnitus ini masih lagi boleh dikawal sebenarnya doktor ya? Dia bagaimana kita mengawalnya? Boleh manage. Bagaimana? So basically bila kita ada pesakit ataupun klien yang ada masalah berdesing, kita apa yang kita buat, kita akan buat ujian pendengaran dulu. Kita nak tengok kat mana sebenarnya pendengaran, masalah pendengaran ada ke tak ada. Lepas tu kalau let's say ada masalah pendengaran, kita akan bagi alat bantu pendengaran. Mungkin sebab pakai alat bantu pendengaran boleh kurangkan tinnitus dan boleh mendengar dengan baik. So boleh improve quality of life. Seterusnya let's say kalau tak ada dan ada opportunity lain untuk kita manage, contoh kita bagi sound enrichment. Macam tadi Dr. Syahda cerita, mungkin dia nak boleh lebih tenang bila dengar bunyi hujan, bunyi ocean dan sebagainya. Dan selain daripada apa yang doktor nyatakan dengan mendapatkan bahan-bahan ataupun muzik-muzik yang menjuruskan kepada keterangan ataupun bunyi-bunyian, adakah tidur memainkan peranan yang cukup dan juga stres juga memainkan peranan menyumbang kepada tinnitus atau bagaimana? Sangat-sangat betul. Sangat-sangat ada impact lah. So maksudnya kepada orang yang memang dah ada, okey, satu
stres antara penyebab tinnitus juga ataupun trauma. Okey, so itu letak tepi itu penyebab. Tapi untuk orang yang dah ada tinnitus, stres can be penyebab dia akan lagi kuat. Sebab bunyi tinnitus ni kadang-kadang dia lain tau. Mungkin bangun pagi bunyi lain, dah tidur bunyi lain. So obviously benda tu boleh mengacau jiwa seseorang yang ada masalah tinnitus. Lagi-lagi kalau orang keliling dia tak faham pun. Mana ada bunyi? Tak adalah, kau seorang je dengar, kau gila ke apa? That is memang kebanyakannya cerita yang kita dengar. Okay, so again, stres boleh menaikkan bunyi tinnitus tu, dan kita kena ajar macam nak manage stres. Dan seterusnya tidur. Tidur juga antara side effect tinnitus yang memang ramai orang tak boleh nak handle. Contohnya dia tak boleh nak tidur because bunyi tu mungkin kuat, ataupun dia fokus kepada bunyi tu, therefore dia tak boleh tidur. So orang-orang yang ada tinnitus yang tak manage akan ada kemurungan, akan ada orang kata tak ada quality of life because dia memang tak boleh tidur dengan baik. So itu antara orang kata side effects of having tinnitus. So itu antaranya lah. So sleep, kita ada sleep management. Kalau let's say kebanyakan cases kita akan buat relaxation therapy dan counselling dan sebagainya untuk bagi kita panggil konsep ni habituation, di mana you jadikan tinnitus tu kawan baik you, ataupun you just letak menerimalah seadanya. You terima, tapi dengan you faham konsep dia, dan you habituate, meaning you biarkan dia bunyi kat situ, tapi kita teruskan kehidupan kita. Wow, so, itu satu mencabar juga tu. Betul. Itulah tugas kami sebagai seorang audiologist untuk manage patient-patient yang ada tinnitus yang tak boleh handle. Macam saya memang daripada umur 11 tahun ingat benda tu normal. So tak pernah tahu pun dah jadi audiologist. Nasib baik dah berterima, doktor. Okey doktor, secara ringkasnya sebelum kita mengakhiri kita punya perbincangan ni, apa do and don'ts untuk mereka yang ada tinnitus ni? Okey, untuk orang yang dah ada tinnitus, saya sarankan kalau boleh kontrol pemakanan, kalau boleh kurangkan kafein, kontrol salt juga, situ pemakanan. Seterusnya belajar untuk release stress, kalau boleh kurangkan aktiviti-aktiviti yang boleh bagi kita stres. Kalau let's say tak boleh handle, bila stres tu boleh kuat kan. So sama juga kalau kita terminum kopi, tahu-tahulah lepas tu nanti tinnitus tu akan kuat. So pandai-pandailah manage. Tapi kalau betul-betul tak boleh manage, please go and jumpa pakar audiologist yang memang kepakaran dia adalah untuk manage tinnitus. So itu basic lah untuk patient-patient yang ada masalah tinnitus. And kalau memang ada masalah pendengaran dan tinnitus, dapatkan alat bantu pendengaran. InsyaAllah bukan saja dia membantu untuk tinnitus tu, dia juga membantu untuk mengaktifkan balik kita punya auditory cortex, because orang yang ada masalah pendengaran ni kalau tak betulkan, kita takut nyanyuk. So itu antara penyebab lah, benda-benda yang macam dia bersangkut paut. Kepada orang yang belum ada tinnitus, kalau boleh kurangkan dengan bunyi-bunyi yang kuat, kata turn it down kalau selalu dengar bunyi yang kuat, dan kalau dekat keadaan yang memang bising, kita jauhkan diri kita pada tempat yang bising. So itu antara yang Dr. Syah nak. Itu dia, begitu detail sekali kan apa penjelasan daripada Dr. Syah Aziz. Dan bagi kita dah pandai-pandai lah tu, dah faham lah tu kan, jagalah pendengaran, kerana pendengaran tu pun antara aset yang berharga pada diri kita yang perlu kita pelihara. Lepas ni mungkin dah kena dengar benda yang baik-baik, kata-kata yang positif pun elak daripada tinnitus ya. Itu pun bagus juga sebenarnya. Cakap pasal kopi, walaupun kita ada duta kopi Starbucks hari ni, tapi elakkan minum kopi kalau ada tinnitus. Okey, kurangkan dia buat hiburan kan. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Syah Aziz. Yang penting apa? Yang penting kita positif. Kita positif. Itu yang pastinya mengelakkan daripada bunyi-bunyian yang tidak diingini menghantui perasaan kita, sekaligus dapat mengelakkan tinnitus berlaku. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Syah Aziz. Begitu meriah sekali hari ini. Saya rasakan perkongsian yang begitu menarik, dan kita dapat satu ilmu yang baru. Rupanya berdesing itu bukanlah satu perkara yang normal sebenarnya. Mungkin dulu kita sambung esok. Nampak tak habis lagi cakap dah. Okey, dan kita sampai di sini saja bersiaran dalam Apa Khabar Malaysia. Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.